Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat berjumpa lagi dalam rancangan pesan da'i keluarannya pada minggu ini. Dan insya-Allah saya akan menyampaikan satu tajuk, iaitu kelebihan bertarawih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada di antara kita ni pernah bertanya, apakah sebenarnya sembahyang tarawih ni? Ataupun mungkin kenapa asal saja masuk bulan Ramadan ada sembahyang tarawih? Di bulan-bulan lain tidak ada sembahyang tarawih. Dan bermacam-macam lagi pertanyaan yang mungkin kita ni sendiri pernah bertanya, akan mau tahu, ataupun kita ni sendiri mendengar pertanyaan kawan-kawan kita ni, keluarga kita ni dan sebagainya. Jadi sebenarnya sembahyang tarawih itu ialah sembahyang yang sangat dituntut untuk dilakukan. Ia bertujuan untuk mengajak kita ni, umat Islam ni, supaya berjaga pada malam bulan Ramadan itu. Maksudnya di sini bukan berjaga dan tidur-tidur. Jadi maksud berjaga di sini adalah kita ni indah mensia-siakan masa kita ni pada waktu malam itu dengan membuat perkara-perkara yang orang indah berfaedah, ataupun perkara-perkara yang indah mendatangkan apa-apa manfaat arah kita ni, ataupun perkara-perkara yang orang indah dapat mendatangkan pahala dan sebagainya. Jadi kita ni isi pada malam bulan Ramadan itu dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh, seperti berdoa, banyakkan beristighfar, membaca Al-Quran, mendirikan sembahyang-sembahyang sunat dan bermacam-macam lagi. Kemudian ada juga pernah ditanyakan, bolehkah sembahyang tarawih ni kita ni dirikan akhir sedikit? Maksudnya akhir sedikit itu pukul 10 malam, ataupun mungkin ada yang di antara kita ni mau mendirikan pukul 12 tengah malam, 1 pagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya sembahyang tarawih itu ia didirikan bermula sebaik saja seorang itu selesai mengerjakan sembahyang fardu Aisyah, dan sebaik-baiknya selepas mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah Aisyah, kerana sembahyang tersebut juga adalah sunat muakkad. Jadi waktu tarawih itu pula ia berkekalan sehingga terbit fajar. Maksud terbit fajar di sini adalah sehingga masuk waktu azan fardu subuh. Kemudian sembahyang tarawih ini dikerjakan dengan 2 rakaat. Jika sekiranya kita ni mengerjakan sembahyang tarawih ini 4 rakaat dengan 1 salam, maka tidak sahlah sembahyangnya kerana menyalahi yang disyariatkan. Jadi artinya di sini kalau sekiranya kita ni kan mau mengerjakan pukul 9 malam ataupun 12 tengah malam, boleh, asalkan jangan sampai masuk waktu azan fardu subuh. Kemudian, bila sebenarnya sembahyang tarawih ini disyariatkan dan dilakukan secara berjemaah. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang tarawih dilakukan di Masjid Madinah. Ini ada diceritakan oleh isteri baginda Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu malam, yakni di tengah malam. Baginda mendirikan sembahyang di masjid dan diikuti oleh beberapa orang lelaki bersembahyang bersama-sama baginda. Di waktu pagi, orang ramai pun bercakap mengenai perkara tersebut. Lalu berhimpunlah lebih ramai daripada malam pertama di kalangan mereka. Masya Allah. Kemudian baginda mendirikan sembahyang dan mereka pun mendirikan sembahyang bersama-sama baginda. Di waktu paginya lagi, orang ramai pun bercakap mengenai hal tersebut. Maka pada malam ketiga itu berhimpunlah lebih ramai lagi ahli ke masjid. Lalu Rasulullah SAW keluar seperti biasa untuk mendirikan sembahyang dan mereka pun mendirikan sembahyang bersama-sama baginda. Apabila datang malam keempat, masjid dipenuhi oleh para jemaah sehingga baginda keluar untuk mendirikan sembahyang subuh. Setelah baginda selesai mendirikan sembahyang subuh, baginda pun menghadap orang ramai lalu baginda bertasyahud, kemudian bersabda, adapun sesudah itu sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi ke atasku kedudukan kamu, akan tetapi aku khawatir akan diwajibkan ke atas kamu dan kamu tidak mampu melaksanakannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, perkara itu masih berlaku sedemikian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sembahyang tarawih dilakukan sebagaimana sebelumnya. Sehinggalah pada suatu malam beliau telah keluar dari rumahnya di bulan Ramadan untuk pergi ke Masjid Madinah. Peristiwa ini diceritakan oleh murid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang bernama Abdurrahman bin Abdul Qari. Beliau berkata, saya keluar bersama-sama Sayyidina Umar Al-Khattab pada satu malam bulan Ramadan pergi ke Masjid Madinah.
lalu mendapati orang-orang bersembahyang tarawih berkelompok-kelompok. Ada orang bersembahyang sendirian, ada orang yang bersembahyang sedang beberapa orang berada di belakangnya. Jadi maksudnya di sini adalah sembahyang berjamaah. Maka Sayyidina Umar berkata, saya berpendapat jikalau orang-orang ini dihimpunkan dengan seorang imam, sesungguhnya lebih baik. Kemudian Sayyidina Umar berazam lalu mengumpulkan mereka bersembahyang di belakang seorang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam saya bersamanya, yakni Sayyidina Umar datang lagi ke masjid. Lalu kami melihat orang-orang bersembahyang dengan seorang imam. Sayyidina Umar berkata, ini adalah bid'ah yang baik. Riwayat Al-Bukhari. Kemudian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, para fuqaha sepakat sembahyang tarawih dilakukan secara berjamaah. Jumhur fuqaha juga berpendapat hukum berjamaah sembahyang tarawih adalah sunnah, sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan para pengikut mereka sejak zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan berterusan diamalkan secara berjamaah hingga sekarang. Jadi dalam perkara sunat berjamaah ini, para ulama berselisih pendapat sama ada afdal dilakukan sembahyang tarawih secara berjamaah di masjid ataupun secara bersendirian di rumah. Berkata Imam An-Nawawi yang maksudnya telah berkata Asy-Syafi'i dan sekalian sahabat-sahabatnya Abu Hanifah, Ahmad dan sebahagian ulama Malikiyah dan lain-lain adalah afdal melakukan sembahyang tarawih secara berjamaah sebagaimana dilakukan Umar bin Al-Khattab dan sahabat-sahabat ridwanallahu anhum. Perbuatan berjamaah itu berterusan dilakukan oleh orang Islam sebagai mengikut perbuatan Umar bin Al-Khattab itu. Kerana sesungguhnya perbuatan sedemikian yakni berjamaah itu adalah syiar Islam yang nyata sebagaimana juga sembahyang hari raya. Kemudian mengenai dengan fadilat sembahyang tarawih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan supaya mendirikan sembahyang malam di bulan Ramadan, bukan menyuruh mereka yakni mendirikan sembahyang malam itu sebagai satu kewajipan. Maka baginda bersabda, sesiapa yang mendirikan sembahyang malam di bulan Ramadan kerana imannya kepada Allah dan kerana mengharapkan keridhaannya, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, perkara itu masih berjalan seperti biasa. Begitu juga yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maksudnya sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah mewajibkan ke atas kamu puasa Ramadan dan aku sangat menggalakkan ke atas kamu mendirikan sembahyang malam. Maka sesiapa berpuasa dan mendirikan sembahyang malam kerana imannya kepada Allah dan kerana mengharapkan keridhaannya, nescaya keluar, yakni terhapus segala dosa-dosanya seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan mereka bersepakat bahawa yang dimaksudkan di dalam hadis yang baru saya baca tadi itu adalah sembahyang tarawih. Kemudian mengenai dengan rakaat sembahyang tarawih, mungkin menjadi persoalan sebenarnya berapa rakaat kan sembahyang tarawih ni. Jadi dalam hal ini yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, sembahyang sunat tarawih itu berjumlah 20 rakaat, tidak termasuk sembahyang witir. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tarawih itu 20 rakaat dan 10 salam. Aku katakan jika dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam, tidak sah. Perkara ini disebut oleh Qadhi Hussein di dalam kitab Al-Fatawa dengan alasan perbuatan itu menyalahi apa yang disyariatkan. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, maksudnya daripada Malik, daripada Yazid bin Roman, dia berkata, adapun orang ramai mendirikan sembahyang pada zaman Umar bin Al-Khattab ialah sebanyak 23 rakaat. Riwayat Imam Malik. Jadi jelaslah bahawa sahabat-sahabat ketika itu diperintah oleh Sayyidina Umar untuk mengerjakan sembahyang sebanyak 23 rakaat, iaitu 20 rakaat sembahyang tarawih dan 3 rakaat sembahyang witir sesudah sembahyang tarawih. Kemudian menjadi persoalan juga, bolehkah kita ni menunaikan sebahagian sembahyang tarawih? Tersebut dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin mengenai melakukan sebahagian sembahyang tarawih. Barang siapa menunaikan hanya sebahagian sembahyang tarawih, maka dia akan mendapat pahala tarawih itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfah.
Ar-Rashidi pula menambah, sekalipun orang itu bermaksud untuk memendekkannya. Kitab Hasyiah Asy-Syarwani dan Ibnu Qasim Al-Ubadi ada menyatakan bahawa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan bahawa sahabat Jabir berkata, yang maksudnya di sini kami bersembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat, selepas itu melakukan sembahyang witir. Asy-Syarwani berkata, baki rakaat sembahyang witir itu baki rakaat sembahyang tarawih itu diandaikan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan di rumah baginda. Peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Hijriah di mana baki bulan Ramadan hanya tinggal 7 hari. Seterusnya beliau mengatakan, Syekh kami yakni Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang tarawih bersama mereka yakni para sahabat sebanyak 8 rakaat. Walau bagaimanapun, baginda menyempurnakan baki sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat itu di rumah baginda. Begitu juga para sahabat menyempurnakan baki sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat di rumah-rumah mereka dengan dalil sesungguhnya Nabi memperdengarkan kepada para sahabat suatu bunyi seolah-olah bunyi berbisik-bisik seperti lebah. Perumpamaan seperti bunyi orang sedang sembahyang sesungguhnya baginda tidak menyempurnakan sembahyang tarawih di masjid bersama mereka sebanyak 20 rakaat ini kerana belas kasihan baginda kepada mereka. Sebagai kesimpulan daripada apa yang telah saya sampaikan tadi, khusus pada bulan Ramadan adalah disunatkan ketani untuk menghidupkan malam-malam tersebut menurut perbuatan Nabi SAW berdasarkan daripada Abu Hurairah, berdasarkan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda maksudnya sesiapa yang mendirikan sembahyang malam di bulan Ramadan kerana imannya kepada Allah dan kerana mengharapkan keridhaannya, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sembahyang tarawih hanya boleh didirikan selepas sahaja kita ni selesai mendirikan sembahyang fardu Aisyah dan lebih afdal lagi selepas kita ni mendirikan sembahyang ba'diyah selepas Aisyah. Dan waktu untuk mendirikan sembahyang tarawih itu sehingga masuk waktu sembahyang fardu subuh. Dan kemudian mengenai dengan jumlah rakaat sembahyang tarawih yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, sembahyang sunat tarawih itu berjumlah 20 rakaat, tidak termasuk sembahyang witir. Jadi sekiranya kan mengerjakan kurang daripada 20. Contoh ada di antara kita ni maukan 8 rakaat. Silakan, tapi sayang jua sekiranya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu yang mana bulan Ramadan ini saja ganjaran pahala tu berlipat kali ganda. Cuba tak kalau sekiranya kita ni kena suruh buat pilihan. Sekiranya kita ni melihat bola di stadium, mau seat yang RM20 ataupun seat yang RM8. Atau mungkin ini masih lagi orang belum terbayang kali apa maksudnya. Kalau sekiranya kawan kita ni belanja makan, kita ni mau belanja makanan yang harganya RM20 ataupun RM8. Ini kawan kita ni belanja ni dengan ikhlas. Masya Allah. Jadi bis kita pandai memilihnya. Kemudian akhir sekali bagi mencapai kesempurnaan ibadah puasa yang dikerjakan, tidak memadai hanya setakat kita ni menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita ni di siang hari. Walaupun yang demikian itu sudah mematuhi tuntutan kewajipan berpuasa dari segi syariat. Tetapi sebagai orang yang berpuasa hendaklah menyerikan lagi dengan perkara-perkara sunat yang sewajarnya tidak diabaikan. Oleh itu mengapa indah setiap orang daripada kita ni mengambil peluang untuk melakukan sebaik dan sebanyak mungkin amal ibadah di samping kita ni mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Why not? Kita ni tambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat seperti sembahyang sunat tarawih. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.